Salam sejahtera pelajar, saya Ju Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, kita bincang bahagian yang keempat dalam sumber manusia hari ini, iaitu bab yang kelima dalam Pengajian Perniagaan SCPM Penggal 1. So, dalam pelajaran yang lepas ni, cikgu ada bincang tentang kaedah. Kaedah memenuhi keperluan sumber manusia dan juga apakah faktor-faktor yang menentukan keperluan sumber manusia. So, dalam bahagian ni kita akan belajar pengambilan. Pengambilan sumber manusia. Cikgu akan bincang dua bahagian. Bahagian pertama ialah berkaitan dengan proses pengambilan yang merangkumi 4 langkah. Iaitu menarik minat, pemilihan, penawaran kerja dan induksi. Ada 4 bahagian. Dan bahagian yang kedua, kita akan bincang tentang merekrut. Itu tindakan menarik minat, termasuklah iklan, eban umum, headhunting, walk-in dan lain-lain. Ada 2 bahagian. Kita mula dengan bahagian yang pertama, iaitu menarik minat. Atau merekrut. Apa maksud menarik minat? Itu proses mencari individu yang layak. Kita nak cari siapa yang layak untuk bekerja dalam syarikat kita dan juga calon yang terbaik. Kalau kita pilih calon yang salah, boleh mengganggu operasi perniagaan dan kamu juga terpaksa menyediakan latihan untuk mereka. Jadi kita nak cari the best, among the best. Dan sumber rekrut ni ada 2, iaitu sumber dalaman dan luaran. Ini bahagian yang pertama, ya, menarik minat. Apa dia sumber dalaman? Sumber dalaman maksudnya kita ambil calon di kalangan pekerja sedia ada dalam organisasi. Maksudnya, kamu tak perlu cari orang luar. Kita cari daripada dalam syarikat kita untuk mengisi jawatan kosong. Macam mana nak beritahu mereka? Kita boleh hantar email, boleh letak di buletin atau boleh buat eban dalaman. Eban dalaman contohnya kita buat iklan dalam buletin ke ataupun dalam notis papan kenyataan OLIS. So, apa kelebihan dan kelemahan sumber dalaman? Kalau kita ambil orang dalam, kuranglah kadar lentik enti. Sebab pekerja rasa mereka dihargai. Sebab bila ada kekosongan, dia guna orang dalam. Jadi, syarikat pekerja tu rasa macam mereka nak kekal dalam syarikat. Kalau kita sentiasa ambil orang luar, pekerja dalam ni rasa iri hati. Mereka marahlah. Dia kata, kenapa saya tidak diberi peluang? Kenapa ambil orang luar? Padahal dalam syarikat ni ramai yang layak. Jadi mereka rasa tak seronok. Jadi untuk pastikan mereka seronok bekerja dalam syarikat, kekal dalam syarikat, kita ambil orang dalam. Yang kedua, meningkatkan kesetiaan pekerja. Mereka rasa mereka ni setia. Sebab mereka dihargai dengan kenaikan pangkat. Bila ada kekosongan, mereka diberi peluang. Jadi mereka rasa setia. They trust on you. They believe on you. Mereka akan kekal lah. Dan yang ketiga, kos rekrut yang rendah. Tak perlu buat temuduga, tak perlu iklan, tak perlu buat program induksi. Jadi lebih jimat kalau kita guna orang dalam. Apa kelemahannya? Tak ada idea baru. Orang dalam ni tertakluk dengan idea lama. Jadi, nak buat perubahan ni memang susah lah. Suka buat perubahan. Sebab orang dalam bila dinaikkan pangkat, orang lain tu tak dengar cakap dia. Sebab dia dah kawan. Dah lama kenal dengan dia. Jadi, mereka nak buat perubahan pun mereka rasa tak happy lah. Sebab orang dalam. Dan kita tak ada peluang untuk dapatkan kepakaran dari luar. Kalau kita ambil orang luar, mereka mungkin ada expertise atau kepakaran yang berbeza dengan orang dalam. Ini kelebihan dan kelemahan sumber dalaman. Sumber luaran maksudnya, kita ambil calon dari luar organisasi untuk mengisi jawatan kosong. Bukan orang dalam, orang luar. Mungkin lepasan di universiti ke, pekerja syarikat lain ke, ataupun mereka yang ada pengalaman. Kita ambil orang luar, bukan orang dalam. Dan kita boleh umumkan kekosongan ni dalam pengiklanan. Dalam surat khabar boleh, laman web boleh, job street. Ada banyak tempat yang kita boleh iklankan jawatan ni. Kita boleh gunakan khidmat agensi pekerjaan. Monroe Consulting, ACE, Michael Page. Ada banyak syarikat yang menyediakan perkhidmatan ini. IPT. Boleh hubungi universiti atau college atau politeknik. Beritahu mereka, syarikat kami perlukan 3 orang jurutera. Syarikat kami perlukan 3 pegawai kewangan. Jadi IPT boleh cadangkan bakal-bakal calon lah. Rujukan pekerja. Mungkin pekerja syarikat kamu yang ada calon luar. Ada kenalan yang mereka sedang cari kerja. Jadi mereka boleh recommend nama kepada kita. Apa kelebihan dan kelemahan sumber luaran ni? Kelebihan, of course, kamu dapat idea baru.
Orang baru, idea baru. Orang lama, idea lama. Okey, jadi kalau kita ambil orang luar, of course ada idea baru kan. Okey, they come out with the new ideas. Sebab dia nak tonjolkan diri dia. Orang lain tengok, perhatikan kamu kan. You orang baru ni apa you nak buat? Jadi, dia akan tonjolkan kebolehan dia dengan kemukakan idea baru. Okey. Bila orang baru, senang buat perubahan. Sebab mereka tak peduli tentang pekerja yang sedia ada. Tak kenal mereka. Jadi, senanglah buat perubahan. Okey. Sebab tu, bila sekolah kamu kan ada pengetua baru ni senang buat perubahan sebab dia bukan di kalangan guru-guru sedia ada. Jadi, bila pengetua baru, dia mungkin buat apa-apa idea yang dia rasa bagus. Dia tak peduli tentang apa pandangan guru-guru sedia ada sebab dia tak kenal mereka. So, ini kelebihannya kalau kita gunakan orang baru. Okey? Dan ada pengalaman yang boleh digunakan oleh organisasi. Katakan kamu ni pengurus sumber manusia sebuah pasaraya. Okey? Katakan kamu ni pengurus sumber manusia Tesco. Jadi, kamu nak ambil seorang pengurus pembelian atau pengurus pemasaran daripada pasaraya yang lain. So, bila dia masuk ke syarikat kita, mereka membawa masuk idea baru. Pengalaman mereka boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi perniagaan kita. Okey? Pada masa yang sama ada kelemahan, iaitu pekerja sedia ada tidak mahu menerima calon baru. Okey, dia tak nak terima calon baru. Mereka boikot lah. Okey, kononnya sebab tak puas hati lah. Sebab tidak beri peluang pada pekerja sedia ada. Okey, kos rekrut tinggi, temu duga. Okey, proses pengambilan calon ni kena bagi latihan, orientasi semua ni melibatkan kos, iklan, all this. Dan ada kalanya calon ni ambil masa lama untuk menyesuaikan diri sebab tempat baru kan. Tempat baru, suasana baru, pekerja baru, jadi ambil masa untuk socialize, okey, untuk sesuaikan diri dengan tempat baru ni. Okey. Okey, tindakan menarik minat atau tindakan merekrut. Okey. Apa kaedah untuk merekrut? Ada banyak. Satu, kita boleh gunakan iklan. Iklan maksudnya kita umumkan jawatan kosong dalam media massa. Can be media massa cetak atau elektronik. Okey, untuk menarik calon luar. Okey. Make sure bila kita iklan ni, gunakan iklan yang ringkas tetapi terperinci. Detail but simple. Boleh menarik perhatian. Okey, ada logo, ada benda-benda yang catching. Contohnya gaji, insentif supaya mereka baca iklan kita. Jangan buat panjang lebar sampai boring kan. So make it very simple. Okey. Eban umum. Okey. Pihak organisasi menyebarkan kekosongan jawatan kepada orang ramai melalui media cetak atau elektronik. Lebih kurang sama dengan iklan. Okey. So yang ni juga boleh guna agensi atau laman web kerajaan. Contohnya Jobs Malaysia. Okey. Laman web ni dia memaparkan semua iklan jawatan kosong di seluruh Malaysia. Ataupun kita boleh hubungi Jabatan Tenaga Kerja. Itu panggil bahan umum. Okey. Yang ketiga, headhunting. Headhunting ni biasanya untuk jawatan-jawatan penting dalam organisasi. Okey. Contohnya nak cari seorang ketua pegawai eksekutif, pengurus besar. Okey. Jawatan-jawatan penting ni susahlah kalau kita iklan dalam surat khabar. Jadi kita buat apa? Kita lantik wakil organisasi. Contohnya, katakan sebuah syarikat perabot. Dia perlukan seorang ketua pegawai eksekutif. So, lembaga pengarah syarikat ni akan lantik pengurus sumber manusia supaya survey. Cari ketua pegawai eksekutif yang sesuai. Jadi, pengurus sumber manusia ni kenalah call. Okay? Cuba cari maklumat siapa yang boleh dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif. So, dia akan buat call secara peribadi. Okey, cari maklumat untuk calon-calon yang boleh pegang jawatan penting ni. Itu dipanggil headhunting. Okey. Temuduga terbuka atau walk-in, ini untuk mengisi jawatan peringkat rendah selalunya. Okey. Walk-in ni just pergi ke tempat kerja atau syarikat dan tunjukkan dokumen kamu dan dia akan buat temuduga secara segeralah. Okey. Tu buat temuduga di tempat kerja. Biasa digunakan oleh restoran makanan segera. Contohnya KFC, McD. Okey. Dia perlukan cashier. Okey. Dia perlukan pelayan. Okey. Waiter, waitress ni. Mereka akan buat temuduga walk-in atau temuduga terbuka. Okey. Rujukan. Ada kalanya pekerja organisasi yang mencalonkan calon luar. Okey. So, mungkin pekerja sedia ada ni, mereka ada kenalan daripada luar. Okey, kawan-kawan dia yang sedang mencari kerja. Saudara mereka yang baru lepas keluar dari universiti. Jadi, mereka boleh calonkan calon-calon yang sesuai. Okey. Agensi pekerjaan,
Agensi yang bantu pekerja mencari pekerjaan atau membantu majikan mendapatkan pekerja. Okey, contohnya Monroe Consulting. Okey, Michael Page, Ace, all this. So, mereka akan bantu kita cari kerja atau bantu kita mendapatkan pekerja. Itu tugas agensi pekerjaan. Ini adalah tindakan untuk menarik minat. How to advertise. Okey, apa cara untuk beritahu orang lain kita perlukan pekerja. Okey. Contoh soalan, jelaskan sumber dalaman dan sumber luaran yang digunakan dalam perekrutan pekerja. So, berikan maksud satu contoh. Okey, you must give example sebab soalan kata jelaskan. Jadi, kamu akan dapat 4 markah. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan sumber dalaman dalam perekrutan pekerja. 2 kelebihan, 2 kelemahan. Make sure ayatnya lengkap. Okey. 3 sama, yang ini untuk sumber luaran. Nyatakan 4 tindakan menarik minat yang boleh digunakan oleh sesebuah organisasi. Apa tindakan merekrut tadi? Contohnya apa? Iklan, eban umum, okey, agensi pekerjaan, okey, headhunting. Itu adalah contoh tindakan menarik minat. Uraikan 3 tindakan, 1 fakta dengan 1 uraian. Okey. So, itu saja untuk bahagian yang keempat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan atau masalah, boleh letak di bahagian komen. Cikgu akan bantu kamu secepat yang mungkin. Baik pelajar.